Bolehkah minta cerai kalau suami nak kahwin lagi? Suaminya bertanggungjawab tak? Bagi nafkah dah. Baik dah. Balik rumah dah. Ha? Geram-geram tak pakai. Pejabat agama tidak akan luluskan permohonan anda untuk berpisah sebab geram, tak ada. Itu sebab setan. Okey, tolong belajar bagaimana nak sabar. Sebab kita nak masuk syurga. Dia masuk syurga seorang, Awak takkan nak masuk syurga seorang tinggalkan saya. Awak tak layak masuk syurga kalau saya tinggal. Okay? Okey, insyaAllah. Tempoh edam meninggal mesti paling sikit 4 bulan 10 hari. Pusing ke mana pun. Tambah aja lah. Daripada 3 bulan, baru sebulan, makna ada 2 bulan lagi kan? Itu kalau dia hidup. Tapi dia dah tak ada, tambah 4 bulan 10 hari. Tak boleh free dah pula. Aku dah buat sebulan, tadi 3 bulan je lah. Itu bukan perintah kita. 4 bulan 10 hari. Okey, kalau niat dengar ceramah, habis keluar pintu, habis cerita. Okey. Artinya kita berniat untuk dapat ilmu, untuk mengubah diri. Saya nak dengar ceramah bukan sebab dia popular, bukan sebab dia hebat, bukan sebab dia selebriti. Tapi nak dengar ceramah kerana saya nak membantu diri saya supaya berubah menjadi lebih baik. Pertama, lebih baik dengan Allah. Kedua, lebih baik dengan Rasulullah. Ketiga, lebih baik dengan diri sendiri. Keempat, lebih baik dengan keluarga. Dan kelima, lebih baik dengan orang ramai. Ini kekuatan. Ada orang pergi masjid, pergi surah, pergi masjid, pergi surah, mukanya tangkuk. Mulutnya laser juga. Hatinya bengkak juga. Mukanya masam juga. Ini masalah besar. Siapa yang layak masuk ke rumah Allah, dia mesti merasa dia adalah tetamu Allah. Jadi kalau jadi tetamu raja, kita kantuk, nguap pun takut. Betul? Jadi tetamu, apa katakan wakil rakyat je, kita rasa. Betul? Tapi sayangnya kadang-kadang jadi tetamu Allah di rumah Allah. Betul? Apa sebab? Kita mudah ngantuk. Kerana datangnya bukan niat untuk dekat dengan Allah. Ya Allah, Tuhanku, bagi aku datang balik 5 ni untuk dekat dengan Allah. Okay? Bila kita kata dekat dengan Allah, dekat dengan syurga. Jauh dengan Allah, jauh dengan syurga. Untuk dekat dengan Allah perlu ada ilmu. Sebab syurga dengan ilmu itu seperti ikan dengan air. Siapa tak tambah ilmu, tak payah mimpi nak masuk syurga. Sebab itu siapa yang berebut diri untuk mencari ilmu, insya-Allah Allah mudahkan perjalanannya menuju kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Siapa yang tak merasa senang hati di dunia, dia tak jumpa senang hati di akhirat. Siapa yang tak jumpa lapang dada di dunia, senang, redha, terima apa yang Allah bagi, dia tak jumpa namanya senang dan redha ketika di akhirat. Sebab itu doa kita, Rabbana atina fid dunya, beri aku ketenangan, kelapangan semasa di dunia, kerana ketenangan, kelapangan yang ada di dunia ini nanti yang menjadi jaminan untuk kita dapat tenang, lapang, bahagia di akhirat. Sebab itu siapa yang hidup mukanya kelang kabut, cakap dia kelang kabut, hidup kulu-kilirnya kelang kabut, bermakna dia belum lagi layak jadi penghuni syurga di sana. Sebab kita kalau boleh nak mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang indah, mati yang baik. Tapi kalau perangai tak baik, letih weh. Kalau mulut tak baik, pensan. Betul? Kalau perbuatan-perbuatan tak baik pun tak mampu juga untuk dapat husnul khatimah. Sebab itu sekali lagi kita harus terus berdoa tanpa henti, bahawa kita minta dengan Allah ketika dalam sujud solat kita. Setiap kali sujud, pertama mohon doa 3 benda. Pertama nak minta diampun dosa. Tapi tidak dicakap, disebut dalam hati. Ketika sujud lama sikit, dalam hati minta, ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku yang lalu dan akan datang. Yang kita kata syarat untuk masuk husnul khatimah. Kedua, minta kita istiqamah. Apa makna istiqamah? Istiqamah dalam ibadah. Ibadah artinya apa yang kita buat dari buka mata sampai tutup mata. Itu ibadah kalau kita mulakan dengan bismillah. Masak itu ibadah, ngemas itu ibadah, jaga anak itu ibadah, semua itu ibadah. Sapu sampah itu ibadah.
Kalau kita niatkan atau kita mulakan dengan Bismillah buat kerana Allah. Jadi jangan ada suri rumah yang kata penat tau. Kita duduk rumah masak je kerja. Lemah je kerja. Jaga anak je. Okey, tolong tukarkan semua tugas dan tanggungjawab itu menjadi ibadah. Apa caranya? Mulakan dengan Bismillah. Aku jalikan, aku buat kerana Allah. Okey, sebab itu kita kata semua benda yang kita buat, walaupun nak mandi, nak sapu bedak ni, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nak sarung baju, nak pakai tudung ni. Semua dengan Bismillah terus jadi ibadah. Collect pahala banyak-banyak. Ni kekuatan. Bukan kita kata Bismillah tu ambil uduk je, Bismillah tu makan je, Bismillah tu nak jalan je. Tak. Segala yang kita nak buat. Okay? Nak gosok gigi, nak mandi. Guna semua itu untuk kita merasa Allah itu sangat dekat dengan kita. Jelas? Kita nak mula tajuk ni, tajuk edah, jangan main-main. Tapi sebelum kita dapat tajuk edah ini, kita kena kenal siapa kita dulu. Who are you? Kita kata. Kalau saya tanya, puan siapa puan? Syam. Okey, Syam itu nama. Nama yang siapa bagi? Mak ayah bagi. Betul? Okey. Jadi itu nama anda. Jadi soalannya siapa nama anda? Tapi soalan Umi, siapa anda? Dan kalau bahasa Inggeris, who are you? Bukan what is your name. Okey, jelas? Boleh? Okey, anda siapa? Macam suri rumah. Ya Allah. Kalau suri rumah, dia tak ada kat sini. Dia kat rumah lah. Okay? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Jika tidak, apa hukum yang Allah nak bagi, kita tak pakai. Sebab kita tak tahu siapa kita. Okay? Okay. Mana kita tadi kalau suri rumah, kerjanya di rumah, bukan di sini. Yang datang ke sini siapa? Hamba Allah, ya Rabbi. Kalau hamba Allah sombong tak? Kalau hamba Allah kedekut tak? Kalau hamba dengki tak? Kalau hamba Allah mukanya masam tak? Kalau hamba Allah senang ke susah tolong orang? Mukanya macam mana? Sebab dia lupa siapa dia. Jadi who are you? Tolong ingat sampai mati siapa kita. Kita hamba Allah. Hamba Allah tak sombong. Ada apa? Nak apa? Cakaplah. Jadi AJK je sakit. Oh, kita AJK, tahu tak? Jangan rasa besar dengan AJK. Itu jawatan Allah pinjamnya. Sebab itu surau dan masjid yang ramai manusianya, mesti AJK-nya baik. Mesti AJK-nya pemurah. Mesti AJK-nya peramah. Mesti AJK-nya kalau hantar WhatsApp, orang balas. Kalau yang muka, masuklah, sinilah sikit, sana. Penuh lepan dulu. Merintah macam tentera, dah letih. Tapi ini nampak mewahnya hati bila dimulakan dengan sambutan sarapan pagi. Ya Allah. Tak payah susah-susah. Surau dah sedia sarapan pagi. Ya Rabbi. Tapi jangan datang niatkan dia sarapan pagi. Okay, ini kekuatan. Sebab itu sekali lagi, kalau kita merasa kita hamba Allah tu bukan di bibir. Okay, hamba Allah tu dalam seluruh urat saraf kita. Dalam seluruh darah kita. Okay, itu kita kata kita hamba Allah. Di mana-mana pun. Jadi, bila kita terus merasa kita hamba Allah, pasti kita tidak sombong. Apa sebab disebut sombong? Sombong itu satu tanda kamu jadi calon-calon neraka. 3 sebab calon neraka yang paling jelas. Pertama, orang yang lidahnya kotor. Apa maksud lidahnya kotor? Kalau cakap, nyakit hati orang je. Kalau cakap merendahkan orang je. Kalau bercakap buruk-buruk belaka apa yang dia cakap. Itu tanda lidahnya kotor. Kalau lidahnya kotor bermakna otaknya kotor. Otaknya kotor bermakna imannya kotor. Bila imannya kotor tertolak jadi hamba Allah.
Okay, sebab itu jaga lidah. Jaga lidah lebih susah daripada jaga rambut. Lebih susah daripada jaga aurat. Okay? Siapa yang tak mampu jaga lidahnya, dia tetap jadi calon neraka. Nauzubillah min zalik. Ini yang kita paling takut. Sebab lidah lah menyebabkan kita tergelincir banyak. Betul? Apa pesan Nabi? Aku tinjau ke neraka, nampak ramai wanita. Sebab wanita tak pernah jaga lidahnya. Itu satu sebab. Dia boleh jaga auratnya, tapi tak boleh jaga lidahnya. Tengok tu. Tengok orang tak kena saja. Tengok suami tak kena saja. Tengok anak sakit perut saja. Mak cakap banyak sikit. Oh, ya, 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 ya. Hati-hati. Durhaka dengan mak. Durhaka dengan suami. Durhaka dengan orang yang lebih orang yang telah berbakti pada kita sakit. Sebab itu dipesan Nabi kalau dengan mak, jangan singgung mak. Jangan keluarkan perkataan yang membuat mak tersinggung. Kerana kamu akan jatuh anak durhaka tak cium bau syurga. Hati-hati. Bagi duit bulan hari-hari. Tapi bila mak minta aja, mak nak apa lagi? Allah. Okey. Tolong mak kejap. Hari ni sibuk lah tak boleh. Hati-hati. Ini contoh. Hari ini ramai anak-anak yang lidahnya lancar untuk menyakitkan hati orang tuanya. Anak remaja kita lagi lah. Kerana maknya tak didik dia untuk lidahnya. Dia didik makan, didik pakai kasut, pakai kain, pakai baju. Tapi tak didik lidah. Jadi mak-mak tolong jadi contoh. Kalau nak bercakap, jangan cakapnya menyakit hati. Sebab kita hamba Allah. Satu tadi lidahnya kotor, kedua perangainya kasar. Perangai kasar apa? Kalau berjalan langgar je orang. Tu kasar. Okay, kasar maknanya kasar lah. Kasar benar, kasar kedegur kata orang Perak. Okay, bila kasar kedegur nak tuang air tumpah, isi nasi tumpah. Nak angkat barang tersinggung, nak itu belaga sana belaga, itu kasar. Jadi wahai ibu tolong didik anak supaya santun. Tuang air tu, kita tuang air macam mana? Dia nak tumpah macam mana? Kalau tuang air pun tak selamat. Itu mana kasar lah tu. Okay? Yang ketiga, baru kita kata sombong. 3 ciri untuk masuk neraka. Siapa nak tempah tak siap. Na'udzubillah min zalik. Okay? Jadi sekali lagi tolong buka mukanya bagi cantik. Bukan cantik sebab bedaknya, bukan cantik sebab make upnya, tapi cantik sebab air mukanya tenang, lapang. Okay? Boleh? Itu satu. Maka kita kata sebagai hamba Allah, yang pertama yang kita nak angkat ialah kita merasa kita dekat dengan Allah. Itu tanda paling besar. Umi suka sebab ini kali pertama pergi. Kali pertama datang. Bila kali pertama datang, maknanya nak membangun dulu bahawa kita siapa. Yang datang ke surau ni siapa. Jadi yang datang adalah hamba. Kalau dia hamba, dia tidak banyak meragam. Dia tidak banyak songeh, kata orang. Bagi nasi lemak tapi tak sedap. Buat bekal dogih tapi tak cukup. Macam-macam. Okay. Jadi hati-hati datang ke masjid untuk tidak lukakan siapa-siapa. Okey, sekali lagi kita nak. Saya nampak ada orang pakai gelang. Buat anda yang pakai baju biru, okey? Pakai gelang siapa? Gelang siapa? Gelang siapa? Ya. Jawablah terus terang, tak ada apa-apa pun. Pakai gelang siapa? Kenapa dengar cakap orang? Awak sendirilah cakap. Salah tak apa, kita kan bawah tanah, masih atas tanah. Boleh minta ampun dengan Allah. Okey, anda pakai gelang kan? Gelang siapa? Oh, laki belikan. Kasar ke lembut?
Kalau orang Perak, ni orang Perak, orang Paris. Perkataan laki tu tak keluar. Laki-laki ada, tapi laki tak ada. Itu siapa? Laki saya lah tu. Maknanya apa tu? Mak kamu tak ajar ke? Perkataan suami pun jarang keluar. Okay? Suami je. Pun suami, ada setengah kata, itu tunang saya. Santun sangat. Okay? Tapi laki tak keluar. Kalau dengar orang Perak, ya Allah, kasarnya nak siapa lah tu. Okay? Itu tanda. Yang kita kata bahasa kasar, tandanya apa? Yang keluar apa? Betul lah suami saya yang belikan. Sebab ada pilihan perkataan yang lebih lembut. Bukan zalor, tapi kasar. Nampak orangnya halus. Nampak tak? Bila bercakap kan? Kasar. Minta maaf banyak lah. Jangan ulang lagi. Okay? Itu siapa? Itu laki aku lah. Aduh. Siapa hantar? Laki aku lah. Kau telinga ni sebab orang Perak kan? Orang lain tak tahu. Tapi orang Perak bila sebut laki tu, okay? Sebab itu nak sebut nama suami pun tak jarang-jarang sebut. Okay? Boleh nampak? Jarang sebut nama suami. Suami saya kata, okay? Kalau namanya apa? Azman. Azman cakap, tak ada sebut. Itu juga namanya santun dan hormat dengan nama suami. Tak payah jual lah suami. Okay? Itu kita kata. Okay. Balik pada anda. Laki beli. Suami beli. Okay. Pakainya di tangan siapa? Janganlah dia ajar dia. Dia mana boleh bercakap. Macam pandai sangat. Bawa tanah seorang-seorang oh. Ini soalan yang Allah, yang malaikat akan tanya bawa tanah. Okay, atas tanah boleh? Okay, salah tak apa, dia akan betulkan. Kita akan betulkan. Okay, tapi kalau kita ajar dia tak masuk. Dia terlupa juga nanti. Okay, bukan salah dia tolong. Okay, pakainya di tangan siapa? Pakai gelangnya di tangan siapa? Tangan saya lah. Dapat tangan dari mana? Allah bagi ke pinjam. Kalau pinjam boleh ngaku hak sendiri. Tadi kata pakai tangan, pakai gelang di tangan siapa? Ini masalah. Bermaknanya kalau kita nak bercakap tentang hukum-hukum Allah, kita tak mampu ikut kalau kita tak rasa kita ni hamba Allah. Kalau kita tak rasa kita ni pakai hadiah dari Allah. Ni tangan siapa? Bukan tangan kita. Allah bagi pinjam. Jadi pakai barang pinjam mu. Terbayar nampak ni? Ni nampak? Bagi sekupang kan? Oh ya Allah. Sebab sombong. Kita terlupa ini tangan pinjam dari Allah. Tadi jalan kaki pakai kaki siapa? Kaki pinjam dari Allah. Tengok saya pakai mata siapa? Mata yang Allah pinjam. Bercakap tu pakai mulut siapa? Mulut yang Allah pinjam. Tadi makan sarapan, makanan siapa? Rezeki dari Allah. Siapa yang usahakan? Orang surah. Terima kasihlah banyak. Mudah-mudahan panjang umur bagi kami makanan. Sebab sedekah paling mahal ialah makanan dan air. Jadi anda tadi dapat air kan? Teh tarik betul? Ini kekuatan. Terima kasihlah pada yang buat teh tarik. Jangan makan sedap lah teh tariknya. Mudah-mudahan kami doakan yang buat teh tariknya panjang
Panjang itu tanda terima kasih. Bukan, lah pandai lah dia buat dia tarik loh. Doa tak ada juga. Nampak? Jadi kekuatan yang setiap kebaikan yang kita terima, ucapkan syukurnya dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Namanya dah taman emas. Ya Rabbi. Kaya raya. Tapi dah tukar jadi emas ini. Takut juga, betul? Maka sekali lagi bangun kekuatan. Pakai tak pakai tadi tangan siapa? Tangan pinjam dari Allah. Jadi seluruh anggota dari kepala sampai kaki siapa punya? Allah punya. Jadi yang tak solat jadi macam mana? Apa sebab solat? Nak terima kasih dengan Allah sebab bagi pinjam anggotanya sehat. Bermakna kalau orang itu dibagi pinjam, dia tidak berterima kasih, orangnya baik ke tak? Maka beribadah kerana Allah, solat dan seluruhnya adalah tanda terima kasih kita kerana Allah bagi kita otaknya sehat, matanya nampak, telinganya dengar, tangan boleh cakap, boleh pegang, kaki boleh jalan. Betul? Kemarin kita KP kita pegang dada, betul? Apa sebab pegang dada kiri? Dalam ada apa? Ada jantung. Siapa jantungnya pernah berhenti? Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Apa sebab tak ada? Siapa yang jalankan? Siapa yang jaga? Jadi antara suami dengan Allah mana dekat? Apa tandanya? Allah jaga jantung. Jadi kita dengan Allah jauh ke dekat? Kita dengan jantung jauh ke dekat? Jadi kalau boleh lupa suami. Betul? Sayangnya kita lupa Allah, bukan lupa suami. Kita tak takut Allah, kita takut suami. Kita cari redha suami, bukan redha Allah. Akhirnya banyak ibadah tidak dibuat. Apalagi lah kalau kita kata, saya dulu doktor sebelum kahwin saya solat, dah kahwin suami saya tak solat, saya pun ikut tak solat. Gila lah. Doktor bulan puasa suami saya suruh masak, lepas tu dia paksa saya makan. Sesuai tak? Awak ni kalau pakai tudung macam orang tua tu tak? Tak payah pakai tudung, nampak muda sikit. Ikut tak? Ni kekuatan. Maka sayang siapa dulu lebih besar? Kalau kamu sayang ke manusia dulu daripada Allah, kosong. Okay? Sebab itu kekuatan sayang Allah, sayang Rasulullah. Ini dua benda yang mesti dipegang dulu siap-siap. Sebab kita nak bercakap pasal fiqh. Pasal apa yang ada kaitannya dengan iddah. Ini cerita orang nak bercerai, bukan orang nak kahwin. Siapa pernah bercerai kat tangan? 1, 2, 3. Ini contoh-contoh. Artinya bercerai bukan masalah, bukan dosa, bukan keburukan, bukan kekurangan. Bercerai dengan menikah sama je. Dia pernah bercerai. Loh. Jangan mamai. Jangan sombong sangat. Dan yang bercerai jangan rasa malu. Kita ni ada. Kita ni ibu tunggal. Kita ni. Itu pingat dari Allah. Bukan pingat dari manusia. Betul? Jadi kalau Siti Khadijah dipilih jadi isterinya Rasulullah, seorang wanita sudahlah umurnya lebih-lebih jauhnya, tetapi juga sudah jadi 2 kali janda. 2 kali ibu tunggal. Suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga Allah pilih ke Rasulullah. Jadi kalau jadi ibu tunggal bukan bermakna hina, bukan maknanya kurang, bukan maknanya cacat, bukan maknanya salah, bukan maknanya tak kena, bukan maknanya tak lengkap. Kita ibu tunggal. Malu nak cakap. Jangan. Khadijah tetap berniaga walaupun meninggal suami. Akhirnya dia menjadi satu-satunya ahli perniagaan terkenal di Mekah, dan 1/3 harta yang ada di Mekah adalah hartanya Khadijah.
tetap jadi usahawan, tetap jadi ahli perniagaan, tetap jaga pekerja, tetap berniaganya maju, tetap menjaga akhlak. Kalau nak pergi ibadah di Kaabah, dia akan pergi ramai-ramai. Kita tak tahu yang mana Khadijah. Sebab itu cantik. Sebab itu sihat. Ini kekuatan-kekuatan. Jadi sekali lagi kita nak bercakap, maka kita hari ini duduk di surau ini sebagai siapa? Hamba Allah. Kau nak marah je, ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah, ampun, ya Allah. Nak menangis buruk, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun, hamba-Mu, ya Allah. Artinya nak lekat jadi hamba Allah, mana lebih ingat jadi hamba Allah kan jadi isteri? Mana lupa? Hamba Allah ke isteri? Saya isteri. Oh. Saya kahwin. Betul? Kita lebih ingat status sebagai isteri daripada status ataupun pangkat sebagai isteri dibandingkan dengan pangkat sebagai hamba Allah. Kita selalu lupa. Karena itu kita kata sekali lagi, pegang jantungnya, ya Allah. Aku bersyukur, ya Allah, kerana jantung aku belum pernah berhenti, ya Allah. Beri kesihatan, ya Allah. Dengan jantung ini aku dapat hidup, ya Allah. Maka siapa yang jaga hidup kita sebenarnya? Siapa bagi rezeki kita? Siapa bagi sakit? Siapa bagi sehat? Siapa bagi selamat? Siapa yang mematikan? Ni kekuatan. Siapa bagi suami? Pilihan sendiri. Biar ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Bila dah bergaduh, dia akan tanya, masa nak kahwin dulu pilihan keluarga ke pilihan sendiri? Pilihan sendiri. Tapi bercakap juga. Betul? Jadi patutnya kalau pilihan sendiri tak adalah gaduh. Betul? Awak suka saya suka awak. Tapi sampai juga masanya, aku tak nak tengok muka hang. Tahu tak? Letih. Kalau pilihan sendiri, beragam banyak. Tapi kalau pilihannya Allah, mungkin lebih baik. Oleh itu, tolong ambil kira. Jangan bagi kita pilih sendiri. Kita minta dengan Allah. Pada yang belum kahwin, dah kahwin, minta dengan Allah untuk kekalkan perkahwinan. Kod boleh, tapi Allah dah bagi dalam surah An-Nisa, dalam perkahwinan ada perceraian. Dalam perceraian ada iddah. Betul? Jadi yang bercerai bukan salah. Yang bercerai bukan buruk. Yang bercerai bukan kesulitan. Ada orang sanggup duduk dalam rumah tangga yang bergaduh pagi petang. Bercakap, makin amun. Tapi macam mana? Kalau bercerai, saya nak duduk macam mana? Bodoh. Jadi datang kaunseling, ya Allah, ada sepak tendang terajang suami pun dah lempang sini. Saya masih sayang dia. Letih. Allah bagi ada peraturan cerai, ada peraturan nikah, ada peraturan iddah untuk bagi kita selamat. Bukan nak suruh bercerai. Kalau tidak bahagia, bagi tahu kat dia, awak nak sesa saya ni berapa lama? Awak nak buat saya sakit hati ni berapa lama? Kalau awak buat saya sakit hati, saya doa dengan Allah, Allah bagi 10 kali sakit hati kat awak. Nak? Betul ke tidak? Jangan jadi mangsa perkahwinan. Sebab rezeki bukan dari suami. Suami sebagai apa? Suami sebagai apa? Pencari rezeki. Bukan pembekal. Kalau bercerai, saya nak makan apa? Masya Allah. Kita akan hilang pencarinya, tapi masih ada pembekalnya. Bermakna kita berhak untuk memilih. Jangan menggekalkan perkahwinan yang sengsara. Karena tak dapat pahala. Ibadahnya tak ada. Semalam seorang isteri bersama dengan seorang anak gadis datang kaunseling. Suami meninggal, isteri wanita terkahwin lagi, tapi dia tak suka anak dia. Dia ada anak seorang perempuan.
Suami tak suka anak dia. Akhirnya anak pergi merempat ke mana sini, numpang rumah orang, rumah tu, rumah dia dan sebagainya. Suami tak suka anak dia. Macam mana nak terus? Macam mana nak terus hidup? Patut diteruskan atau tidak? Sebab itu yang jadi janda kalau nak kahwin, tolong ambil kira faktor faktor anak. Jadi anaknya sudah masuk kumpulan nak rempit. Baru sakit perut, awak, doktor macam mana saya tak ada anak lagi. Inilah satu anaknya. Macam mana nak buat? Sebab itu kalau kahwin kali kedua, tolong ambil perhatian, tanya anak. Tolong tanya dia, awak boleh jaga anak saya ke tidak? Awak boleh terima anak saya ke tidak? Kalau anak saya tidak boleh gembira dengan awak, saya terpaksa pecahkan perkahwinan ini. Kerana saya tak ada anak lagi. Dengan awak pun saya tak ada anak. Inilah satu-satunya anak warisan daripada bekas suami saya. Tolong ambil kira yang mana nak diselamatkan. Kerana anak yang ada adalah bekas ataupun hadiah daripada suami pertama. Bila awak cuaikan anak, bermakna kita durhaka. Walaupun dia sudah meninggal. Sebab itu amanah. Sebab itu siapa yang kahwin lagi sekali tapi mengabaikan anak, dosanya panjang. Harus menjawab depan Allah. Jangan kerana suami anak tergadai. Jangan. Ini contoh. Dia jadi kelang kabut. Anak dah puluh gila ikut motosikal orang. Anak baru remaja. Sebaik anaknya nak datang. Dia cerita semua apa perasaan dia, apa dia buat, ke mana dan sebagainya. Ni dah kuat setengah remaja tak nak datang kaunseling pun. Jadi kita tak dapat bantu. Ini contoh bila perkahwinan tidak bahagia. Kalau nak asyik kena marah, kena maki, kena amun, marah, maki, amun, uyo. Okey. Ni ada yang dia belasah pakai tali pinggang, birat-birat belakang. Jangan main. Dah sengsara ni. 4 tahun perkahwinan. Okey, bila tunjuk bekas kena belasah tu, aduh. Akhirnya dia dapat sakit mental. Dapat sakit mental, dia bagi cuti, baru dapat rawatan doktor. Baru doktor kata, kamu sudah terlalu lama dalam keadaan murung. Mangsa penderaan. Jangan jadi bodoh sangat. Minta cerai nanti bergoyang aras. Allah. Minta cerai pada suami yang baik, memanglah dosa. Pada suami yang bertanggungjawab, memanglah dosa. Tapi kalau dia menjadi masalah kepada hidup kita, cari jalan keluar. Sebab kalau kita tak gembira, solatnya sangkut. Tak khusyuk. Sedih. Marah, sakit hati. Kita jadi stres dan jadi stroke. Karena kenapa dapat stroke? Sebab stres. Jangan main-main. Okay? Yang meja muka tak boleh senyum tu, tepuk-tepuk belakang dia. Aku tengok engkau muka dah 3 hari tak senyum-senyum. Kenapa? Jangan biarkan. Jumpa hari-hari, tapi tu rumpanya, apa khabar? Sehat. Dah makan? Dah. Itu maknanya dia sedang diambang sakit yang namanya murung. Cuba tampar sikit muka dia. Engkau ni nak gelak ke tak nak gelak? Kerana gelak itu gambaran bahawa darahnya masih normal. Pusingnya elok. Kalau tak boleh gelak, saya memang macam ni. Dari dulu baru kopi ni. Oh, letih. Menangis bukan hak kita. Gelak pun bukan hak kita. Boleh tak gelak-gelak sesaja? Aku nak gelak tahu tak? Boleh? Aku nak nangis. Boleh? Tak boleh. Mesti bersebab. Jangan tanya pasal apa nangis. Mestilah ada sebab. Tak payah tanya. Tapi orang yang tak ada ilmu, siapa nangis? Uish. Aku nak nangis lah. Macam mana? Kerana nangis hadiah dari Allah. Tapi tak berusaha mengatasi masalah, nangis sepanjang hidup, buta. Okay? Mi ada kes anaknya mati, anaknya meninggal. 4 bulan menangis. Ini tak masuk tajuk lagi ni. Angkun tu aku.
Apa penceramah tak baca tajuk ni. Sebab tajuknya penting, tajuknya besar, tapi kalau tak jelas asalnya, awalnya, dia susah nak ikut. Okey. Tajuknya apa tadi? Edah. Apa dia edah? Satu ruang untuk kita melihat siapa diri kita, siapa bukan diri kita, betul? Satu tempoh menunggu ataupun satu ruang kesempatan berfikir, okay, yang Allah bekalkan untuk mereka yang diceraikan. Okay? Yang pernah bercerai, syukur itu dapat pengalaman. Yang belum bercerai, jangan takut. Takut tak? Selalunya mulut yang jahat sikit, kalau susah-susah cerai kan saya. Wah, sombong. Betul? Kalau boleh, kita nak juga namanya muafakat dulu. Okey. Maka kalau bercerai, pasti kita jumpa namanya iddah. Betul? Cerai ada berapa talak? 1, 2, 3. Okey. Jadi kita kata bercerai, yang kita kata iddah. Kalau bercakap tentang bercerai, bermakna kita nak melalui proses bercerai pun bukan mudah. Sekarang kan isi borang dulu, kena begitu, kena begini. Betul? Dapatkan nasihat yang betul, baru boleh melangkah untuk mengisi borang perceraian. Sebab itu milik klien-klien yang datang kaunseling, kalau dia membuat keputusan untuk pisah, kita bimbing dia daripada borangnya sampailah ke pembicaraannya. Supaya dia tidak terperangkap kepada perasaan-perasaan yang dibawa iblis. Kita hendak dia menuntut dalam benda yang dia betul-betul hak. Sebab itu perlu naik mahkamah. Tak boleh sebab tak nak naik mahkamah lah tu. Biarlah menderita. Jangan. Kalau anda membiarkan diri anda didera, pertama dera otaknya. Kamu ni memang tak guna. Keturunan buruk-buruk je. Sakit ni. Kedua, penderaan emosi. Dimaki hamun, awak ni memang tak berguna gitu gini. Okay. Yang ketiga, penderaan spiritual. Apa tak guna semayang? Syurga engkau tahu kat aku tahu tak? Tongan-tonggek semayang. Tapi tak ikut cakap suami. Mudah kita pun. Yelah. Okay. Jadi 3 bentuk penderaan dan penderaan fizikal. Lempang, tampar, segala benda. Itu termasuk penderaan. Penderaan boleh menjadi satu sebab untuk mohon berpisah. Jangan sampai dah lebam-lebam badan kulu kila bengkak-bengkak pun. Takut. Pergi hospital, dapatkan laporan hospital, bukan hospital, klinik mana-mana. Dapatkan laporan kesihatan, setelah anda dipukul, bawa ke balai polis, buat laporan polis. Baru pergi ke pejabat agama. Ini bukan nak dorong supaya bercerai, tapi untuk menyelamatkan diri dari penderaan. Hari ini penderaan sangat banyak sebab suri rumah takut nak ke depan. Takut membela diri, sedangkan ada ruang-ruang pembelaan. Ini yang kita katakan dia mendera dirinya sendiri dalam kezaliman. Jangan biarkan orang zalim dengan kita dan kita tak boleh zalim. Sebab zalim dan juga dizalimi bermakna calon-calon neraka. Okay? Sebab tu semak balik, aku bahagia atau tidak, aku gembira atau tidak, aku dekat dengan Allah atau tidak. Okay? Ada suami yang tak nak bagi isterinya dekat dengan Allah. Dah lah dia tidak mendidik, dia tak bagi campur orang, tak pergi jumpa sana, tak boleh pergi sini, pergi surau buat apa. Contohnya, itu mana nama kita kata penderaan spiritual. Penderaan untuk membina hubungan dengan Allah. Dia dah lah tak ajar kita. Tak panggil tuan guru datang rumah. Kita nak pergi masjid surau, dia tak bagi. Nampak tak ada pula beli buku, tak ada pula banyak benda yang tidak dibagi, bermakna dia zalim dengan kita. Kalau awak tak boleh ajar saya agama, awak tak bimbing saya untuk masuk syurga, saya berhak untuk cari jalan bagaimana nak dapat ilmu. Jadi awak kena benarkan saya pergi jumpa majlis-majlis saya. Ni kekuatan. Jangan tunduk sabuk. Suami tak boleh tak bagi keluar. Oh Allah. Nak jadi apa? Kura-kura pun keluar, betul? Betul ke tak? Okey, ini kekuatan. Okey. Maka kalau kita kata
berlakulah perceraian. Perceraian pertama, talak mesti dia jatuh satu-satu. Tak boleh kedebuk dan tiga. Okey, sebab itu kita kata ada yang kita kata perceraian dalam bentuk talak satu, talak dua. Dan perceraian paling tak yang kita sakit adalah perceraian talak tiga. Maka kita katakan ada berbagai-bagai jenis talak. Talak ada berapa jenis? Katanya ada 2 jenis. Bila kita kata 2 jenis, bermakna ada talak raj'i dan ada talak bain. Artinya raj'i maknanya talak 1, talak 2. Bukan talak 3. Talak 3 maknanya talak talak yang tidak boleh lagi rujuk. Ini kekuatan yang bila kata talak bain maknanya tak boleh rujuk lagi kecuali isteri itu menikah dengan orang lain kemudian baru datang nikah yang baru dengan hantaran yang baru, dengan mahar yang baru. Tapi bezanya talak 1, talak 2 masih boleh kembali dalam masa iddah. Iddah artinya tempoh yang diminta oleh agama. Bukan suka-suka, bukan suami minta, bukan jabatan agama minta. Iddah ialah tempoh di mana kamu bersendirian, sendiri-sendiri untuk mentaati Allah. Kerana iddah adalah wajib ikut, tak boleh suka-suka. Okey, apa yang kita kata iddah? Iddah yang pertama, kalau kita kata talak raj'i tadi, talak maknanya cerai talak 1 dan cerai talak 2. Okey? Cerai ini iddahnya selama kalau dia bercerai dalam keadaan suci, tidak period, tidak datang bulan, maka tempohnya 3 bulan. Okey, 3 bulan, bulan hijrah. Bukan bulan orang putih. Bila orang putih kata mak dia. Bukan bulan Masihi, bulan hijrah. Kata lain ni bulan apa? Rabi'il Akhir. Ikut bulan Rabi'il Akhir. Jamadil awal, Jamadil Akhir. Betul? 3 bulan. Kalau dia ditalakkan itu ketika dia period. Ketika dia dalam datang bulan, maka tempohnya adalah 4 bulan. Apa sebab 3 bulan dan 4 bulan? Nak pastikan bahawa dalam rahimnya bersih. Tak ada anak-anak ataupun tak ada benih-benih daripada bekas suami. Okey, sebab itu kata sangat-sangat penting dan mesti diikut. Okey, adalah pantang-pantang larangnya. Kita cuba ikut mana. Saya dibagi bertanggung apa ya? Sejam. Allah, tinggal 10 minit. Lebih pun boleh, tapi bayarnya tak lebih belum. Lebih masa, lebih bayarnya. Ya tak? Okey. Oh, setujunya memang. Kuat setujunya tu. Okey, tak apa. Kita jalan dulu. Hak mana boleh. Okey. Jadi kita kata talak tadi ada talak bain, talak raj'i. Maknanya talak 1, 2 ataupun talak 3. Boleh nampak? Itu 2 jenis. Jadi kalau nak minta, janganlah, kalau suami yang paling zalim, bila dia talakkan isterinya, dia terus talak 3, itu paling zalim. Sebab nanti dia tak boleh lagi kembali, dia tak ada lagi, selepas iddah dia tak boleh lagi menikah dengan isterinya. Sebab itu Allah sangat melarang orang menceraikan isterinya, terus talak 3. Kalau boleh talak 1, ada waktu iddah, ada rujuk, betul? Talak, kalau mengagam lagi talak 2. Okey? Ini biasa-biasa. Ketiga, kita kata ada iddah. Tadi iddah yang pertama berapa bulan? 3 bulan kalau suci. Dia belum period, kemudian ditalakkan, maka kira 1, 2, 3. Kalau dia masih itu period, masih itu ada datang bulan, okey, maka dia lanjak jadi 4 bulan. Okey? Jelas? Kalau kematian. Okey, kalau kematian berapa lama? 4 bulan 10 hari. Maknanya kita kata 4 bulan 10 hari artinya lengkap untuk seorang isteri melalui iddah. Orang lelaki tak ada iddah. Dia cerai kita hari ni, esok dia boleh nikah. Orang perempuan je yang ada iddah sebab ada rahim. Ada kandungan yang takut bercampur nanti zuriatnya. Tak tahu nak bin nama siapa. Ini isteri suami pertama punya ke suami keduanya. Sebab itu kita kata iddah, kalau kita kata iddah meninggal, iddah orang mengandung. Macam mana?
Edah yang mengandung, katalah masa ditalakkan dia mengandung, maka talaknya sampai dia melahirkan. Okey, ada satu kes sahabat wanita yang ditalakkan ketika dia mengandung 8 bulan. Ditalak maknanya ditinggal suami ketika suaminya pergi berperang. Bermakna eddahnya bila? Sampai dia melahirkan. Jadi sebulan saja dia melahirkan, datang pemuda meminangnya. Dia boleh kahwin ke tak? Dia boleh kahwin sebab iddah yang orang yang diceraikan ketika mengandung sampai dia melahirkan. Okey, itu sebahagian daripada. Kalau tidak 3 bulan ataupun 4 bulan 10 hari kalau meninggal ataupun kematian, dan kalau dia mengandung maka iddahnya hanyalah setelah melahirkan. Habis melahirkan bermakna iddahnya selesai. Ada persoalan tentang itu? Semua boleh? Jadi kita kata iddah adalah masa, kalau dia kematian, iddahnya ada istilah berkabung. Okay? Kalau kita tak ditalaknya, kita kata talak rejai, maknanya talak 1, talak 2, mungkin pantang larang iddahnya tidak begitu keras. Yang paling penting, apa yang dia tak boleh buat, dia tidak boleh meninggalkan rumah yang dia tinggal. Jangan keluar dari rumah. Sebab itu kalau bercerai, suami yang kena keluar dari rumah, bukan isteri. Jadi kalau kita tahu apa aturan, tahu hak, awak kena keluar, bukan saya kena keluar. Okey, makna suami yang harus meninggalkan rumah, yang suami isteri duduk untuk paling sikit sepanjang waktu iddah. Jadi jangan isteri pandai-pandai bungkus baju balik kampung. Salah. Tidak boleh meninggalkan rumah. Kemudian katalah, boleh tak suami tinggal bersama ketika iddah? Okey. Suami tidak boleh tinggal dengan isteri saja-saja 2 orang, tak boleh. Tapi kalau dalam rumah itu ada maknya, ada orang yang suami, istilah kalau suami segan. Faham suami segan? Suami hormat, ada ayahnya, ada bapa mentua, ada ibu mentua, ada adik-beradik, isteri yang suami gerun sikit lah. Itu mungkin boleh. Tetapi yang terbaik, mazhab Syafi'i kata, yang terbaik suami keluar tinggalkan isteri dalam tempoh iddah. Jelas tak kat ini? Jelas. Pantang larang juga banyak, ataupun kita kata ketika iddah, terutamanya iddah meninggal. Kalau iddah yang raj'i tadi itu, ataupun iddah yang cerai talak 1, talak 2 tadi itu tidak terlalu ketat. Hanya tak boleh bercampur, tak boleh bersama dengan suami, tak boleh nak gurau-gurau. Sebab itu, kalau mazhab lain boleh suami tinggal dan boleh gurau-gurau, tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Suami mesti keluar. Waktu iddah maknanya kita tak boleh menikah. Okay, tak boleh menikah, tak boleh bercinta, tak boleh jumpa orang. Ini sebabnya kita kata kenapa masih iddah dilarang jalan-jalan. Dilarang keluar. Dilarang pergi majlis-majlis. Dilarang pakai cantik-cantik. Ya Rabbi. Kalau boleh celak pun tak boleh pakai. Tak payah make up. Itu kalau kita kematian. Kalau talak raj'i, satu talak 2 tadi masih boleh. Sebab kita masih mengharapkan suami kita kembali. Sebab masih boleh rujuk. Okay. Tapi Umi ada satu kes, dia dah bercerai dalam masa iddah. Suami tak nak keluar rumah. Akhirnya tidur bersama. Apa terjadi? Zina. Itu kekuatan. Jadi jangan kata, oh kalau saya dah tidur dengan dia itu maknanya saya dah rujuk lah. Belum. Rujuk kalau diucap depan siapa-siapa. Depan ayah ke, depan pejabat agama ke dan sebagainya. Jangan senang-senang. Bila saya tidur dengan awak, maknanya saya dah rujuk lah tu. Tak. Okay. Dan bila ditakdirkan, sebab itu yang kes yang datang pada Umi, dia kata apa? Saya paling susah hati sebab suami tak nak keluar, sebab saya takut mengandung. Padahalnya bersama pun dah salah. Bersama pun tak boleh lagi dah. Okay.
Bila bersama maknanya kita sudah berzina dan kalau ditakdirkan mengandung, anak itu anak luar nikah ataupun anak tak sah tarah. Jangan ada pendapat, sebab ada setengah yang memberi pendapat. Kalau dah bersama tidur tu maknanya dah rujuk lah. Belum. Mazhab Syafi'i kata kalau kamu nak rujuk, mesti pakai perkataan. Saya nak rujuk dulu dengan isteri saya. Mesti ada saksi. Tak boleh saja-saja. Tak boleh kata pergi tidur kemudian dah jadi. Tak jadi. Kita ambil yang mazhab Syafi'i. Ada mazhab-mazhab lain yang kata-kata boleh juga bersama. Boleh, bukan bersama. Bolehlah juga duduk serumah. Bolehlah juga make up. Okay? Tapi kita nak pegang mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh tidur sama. Kalaupun ada dalam satu rumah dan rumahnya besar, ada 10 bilik. Dan ada orang lain bersama. Ada mahram lain. Mahram yang suami segan. Itu modalnya. Jangan mahram budak inguh-inguh ni. Tak jadi apa. Okay. Mahram yang suami segan supaya dia tak curi masuk bilik kita. Maknanya tidur di bilik berasingan. Okey, itu di antara pantang larang yang paling besar untuk yang talak raj'i atau talak 1, 2 tadi. Kalau talak 3 memang tak boleh langsung. Okey, tak boleh langsung. Tetapi nafkah kena bagi sampai habis iddah. Semua tuntutan, katalah ada buat mut'ah ke, ada tuntutan hak ke, anak ke, hak penjagaan anak ke, harta sepencarian ke. Okey, maka semua itu harus diurus selepas habis iddah. Okey, jelas. Sebab bila habis iddah, maknanya kalau, boleh tak kalau yang talak 1, talak 2 tentu kahwin balik setelah habis iddah? Boleh dengan syarat nikah yang baru dan mahar atau mas kahwin yang baru. Kalau talak 1, talak 2, dia boleh rujuk tanpa nikah baru. Ini kena jelas betul-betul. Tidak berdosa. Tadi yang kita kalau iddah dia bersama dan kebetulan ada anak itu anak luar nikah ataupun kita panggil anak tak sah taraf. Tak dapat harta, tak boleh jadi wali dan dia bukan mahram pada kita. Dia bukan orang yang boleh buka aurat dengan kita. Okey, ini kekuatan-kekuatan. Kalau tak jelas tolong tanya ya, sebab kita ni benda fiqh yang kita tak boleh nak ejah-ejah. Itu A itulah, B, C itulah. Yang besarnya ialah kita katakan talak 3. Talak 3 pertama tak boleh, tetap nafkah kena bagi. Kalau dia menuntut mut'ah kena bayar. Apa maksud mut'ah? Wang ganti rugi yang dituntut oleh isteri. Katalah suami pernah pinjam ke, pernah ada benda-benda yang suami, yang isteri harus, katalah dia diceraikan tanpa sebab-sebab yang mana sabah. Okey, ada sampai seorang sahabat ni kata apa, doktor tahu tak, dia cerai saya atas meja je. Di meja makan saja. Dia tak nak jumpa mak saya, tak nak jumpa ayah saya. Ada juga orang yang macam tu. Masa nak nikah, ya setengah mati menghadap semua keluarga. Tapi dia nak ceraikan saya makan di meja makan je doktor. Sedih sangat. Contoh, itu tak beradab namanya. Ambil elok-elok, pulang elok. Pulang elok-elok. Sebab itu kita jangan jadi sampah. Orang halau je bungkus baju dah. Jangan. Kita berpisah, saya dalam iddah, saya berhak duduk di rumah ini. Jadi, sebab itu kita kena ada ilmu. Okey. Yang kedua kita kata kematian. Kematian dia punya iddah berapa? 4 bulan, 10 hari. Apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Ini kekuatan, ini yang paling berat. Kerana apa? Berkabung. Ada konsep berkabung. Apa maksud konsep berkabung? Pertama, tak boleh keluar rumah kecuali kecemasan. Emergency. Ini baru nak cakap lah ni. Maknanya emergency tu maknanya kalau tak keluar bekerja, mati. Artinya dia pergi bekerja. Kalau tak pergi kenduri kahwin, tak payah. Okay? Dia pergi kerana sakit di hospital cari ubat. Yalah, maknanya kalau dah pergi kerja tu, pergi kedai lah, dah makan apa. Sekarang dah ada kot lah gerak-gerak. Artinya bila kecemasan tu maknanya keperluan.
Jadi keperluannya bekerja, urus diri sendiri, nak beli barang, benda-benda. Itu maknanya urusan sendiri, nak pergi pasar. Kan itu yang kita katakan keperluan, bukan suka-suka. Maknanya kalau kita kata dia terpaksa bekerja atau terpaksa bertugas ataupun hantar anak pergi hospital atau dia masuk hospital, dia hantar mak dia pergi hospital, artinya kecemasan lah tu. Okay? Apa saja yang tak boleh ditangguh dah, mesti buat. Dan saya nak perempuan tu, mak saya tu nak pergi hospital dengan saya, macam mana? Contoh, katalah Umi dah ada beradik sikit. Jadi kalau sakit, mak Umi akan cari Umi dulu. Walaupun ada adik lelaki, tak nak aku nak pergi dengan dia. Oh, atau macam mana gaya kan? Contoh, artinya itu pun namanya kecemasan. Faham apa dia kecemasan? Tak boleh keluar kecuali kecemasan. Keperluan tinggi. Okay? Jadi kalau kita kata nak mencari ilmu ni pun ada setengah pendapat mengatakan harus. Okay? Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, tak boleh pergi keluar dulu. Sampai habis 4 bulan 10 hari. Tak boleh pakai baju warna-warni. Kelit-kelit tak boleh. Faham kelit-kelit? Kerana akan menarik perhatian. Jadi bajunya hitam atau putih saja pun. Sebab tak boleh warna-warni, betul? Yang paling selamat hitam, putih kan letih pula, betul? Tak kisahlah. Tapi tak payah baju yang gelit-gelit lah. Tak boleh baju, okey. Yang ketiga, kita kata dia tak boleh pergi, dia hanya boleh pergi kerja, tak boleh, dia mesti duduk rumah. Okay? Dia mesti buang tidak ada perhiasan. Walaupun celak. Kalau masak seperti celak dia pun dia anggap make up. Nak pergi lawa. Jadi maknanya tak ada make up, tak ada apa, tak ada baju cantik. Ya Allah, buruknya rupa ya. Tak ada berbedak, bergantunglah, tak ada beria benar. Artinya bukanlah lah kita duduk rumah biasakan dengan cucu-cucu. Apa demam ke apa? Oh, letih juga kita kan. Artinya anak kita pun tengok kita serabai-serabai, betul? Artinya bukanlah sampai jadi macam tak sioman, jadi macam tak normal, betul? Agak-agak lah. Jadi yang besar-besarnya tidak beria, tidak bermakeup, tidak mencari perhatian, baju tak ada kelit-kelit, apa lagi? Tidak menerima sebarang peminangan. Diharamkan nikah. Ya Allah. Nantilah dulu. Kalau nak saya pun. Okey, kemudian tidak membenarkan siapa-siapa ke rumah kecuali hal penting. Kalau boleh ada mahram. Sebab kita masa dalam edah tu macam puteri lah, tak nak orang usik, tak nak orang tengok. Okay? Dan nak meraihkan kesedihan. Kasih sayang, nostalgia. Jadi aku nampak kuih ni teringat dia. Nampak baju ni teringat dia. Tengok kasut dia teringat dia. Oh letih weh. Jadi 4 bulan 10 hari tu patutnya sudah boleh dibetulkan lah. Maknanya sebab itu apa yang kalau orang datang untuk kaunseling, doktor macam mana saya nak lupa. Rumah kita arrange balik, rearrange bilik tidur tu dipusing lah ke mana pun tidak sama semasa ada suami. Ataupun nak bubuh cat baru ke apa ke supaya kita rasa bilik tu lain sikit lah. Saya tak boleh masuk bilik tu pun teringat dia. Letih juga. Meja makan misalnya kan. Pusinglah ke mana pun supaya kita tak rasa ini dia tempat suami saya. Saya tak rasa dia masih ada. Oh letih juga, betul? Jadi 4 bulan 10 hari itu kita harapkan semua sedihnya sudah mula dirawat. Sudah balik jadi normal. Okay? Sebab itu kalau orang biasa bercerai, kampungnya 3 hari. Kalau kita bercerai talak 1, talak 2, berkabungnya 3 sedih. Tapi ada orang bercerai bahagia. Woo, lega. Tak adalah sedihnya, tak adalah berkabungnya, betul? Okay, artinya bergantung baliklah kekuatan. Sebab yang datang kaunseling ada yang menderita, ada yang sedih, ada saya lega. Ada juga. Dia memang mengharapkan perceraian dan sebagainya. Kita tak tahu latar belakang orang. Kita tak boleh merumus ikut kita. Okay, tak boleh kata memang dia memang gatal. Oh dah. Dia tu memang busuk hati dah. Artinya kekuatan nak jaga husnul khatimah dengan orang tu sangat penting.
Okey. Kemudian, apa lagi yang tak boleh? Ya, sayang. Tak boleh pakai barang kemas, walaupun cincin, walaupun subang, ya Rabbi. Habis semua. Lelonglah jual terus, tak payah ingat-ingat lagi. Artinya tidak boleh berhias. Kita termasuk berhias lah tu. Kami pernah jumpa orang pakai cincin 10. Jari dia penuh 10. Tapi dia pergi orang kahwin lah. Contohnya, bukan kematian. Ada lain yang takut terlepas? Ya. Dia kata kalau kita pergi ya. Maknanya ziarah untuk kerana keperluan-keperluan agama. Kita nak membangun cinta dekat dengan Rasulullah, pergi Gunung Uhud. Maknanya kalau kita, maknanya ketika itu kita dalam edah kematian, okey. Jadi ada nanti mutawif akan bagi tahu. Setengah mutawif kata okey, setengah mutawif kata tak okey. Tapi sebabkan kita dah pergi bayar banyak dan sebagainya, dan kita jaga dirilah. Jangan pergi pergi tu kerana ya Allah itu aku jadikan aku cinta. Kalau tengok Gunung Uhud, janganlah pergi pasar kurma tu nak rasa semua kurma tu, letih juga. Gelak lebo-lebo berjalan dengan orang yang tertentu ala, betul tak? Artinya kita buat the most minimum, yang paling minimum. Okey? Itu kekuatan. Maknanya pantang larang itu masih berjalan. Okay, kalau mutawif kata tak payah pergi, tak payah pergi. Kita ikut apa mutawif kata. Sebab kadang-kadang di sana dia pakai mazhab Hanafi. Kita Syafi'i. Okey, jadi maknanya mutawif akan bimbing kita. Okey? Sama ada kita nak tokoh itikaf di masjid ataupun itu pulang kita lah. Pilihannya pilihan kita. Nak pergi ke tak pergi. Ataupun kita kata kalau di sana kita tak boleh nak jaga diri lah misalnya kan, ataupun menjaga diri ni maknanya terlalu sedih. Okey, terlalu sedih kan kita asyik nak nangis, dia pun payah rojanya kan. Bergantung balik kekuatan. Tapi sepatutnya ikut mutawif. Pada umi ikut mutawif. Kalau mutawif kita tak payah, tak payah. Kita dah terfikir berdoa lah balik untuk dapat akan datang. Pergi nak melawat, pergi taif. Kalau pergi taif tu gelak-gelak ya. Tak payah, tak apa. Itu paling banyak tak payah daripada payah. Okey, tengok tempat. Kalau Uhud, kita kata ya Allah, nak tengok kubur-kubur pahlawan-pahlawan yang gugur, 70 pahlawan, 70 macam tu. Mujahid-mujahid. Kalau pergi jalan lain tak ada pentingnya pun. Okey? Okey. Ya saya. Kalau haji kan kebanyakannya suami tinggal di ya. Isteri ni boleh ikut untuk menguruskan sama dan menyorangkan sama? Tak boleh. Mazhab Syafi'i kata isteri boleh mengiringi perjalanan terakhir suami itu depan pintu. Kalau dia diuruskan di masjid, bye-bye. Kereta jenazah bawa bye-bye je. Di situ sahaja. Tapi kalau dia kuat, tapi kalau ikut peraturan memang tak boleh. Imam Syafi'i mazhab Syafi'i tak boleh. Kita pakai Syafi'i kan? Itu yang lebih fokus bagi Syafi'i. Okay? Boleh mengiringnya terakhirnya di pintu rumah sahaja. Arti solat untuk dia. Solat. Maknanya kita di masjid, pandai orang masjid lah. Solat di rumah tak ada masalah. 101%. 101 kali lebih baik daripada di masjid. Sebab itu tempat solat orang perempuan sebenarnya di rumah. Di rumah tu pula tak boleh tempat lapang. Tempat yang paling banyak tutupnya. Tempat yang paling tertutup. Maknanya rumah kita, bilik kita lah. Tak payahlah tengah hall tu solat. Allahu Akbar. Boleh buat solat ghaib, nak upah orang buat solat ghaib di masjid, tak ada masalah. Bukan sebab kita. Sebab kita seorang boleh buat atau masjid boleh buat. Itu bergantung pada masjidnya. Kalau kita minta, dia bayar. Kalau kita bayar, dia buat. Okey, jelas. Ada juga orang kata kalau dia kuat, dia pergi. Saya nak tengok yang terakhir. Tengok rumah lah yang terakhir. Ini pantang larangnya.
Bertanya kau tak tinggal Ustaz ni. Kata okey. Maknanya kalau kuat, kuat maksudnya apa? Tak nangis, tak masam, tak bengkak, tak benjol. Okay. Kalau mau mandi kan kita tak boleh mandi, anak-anak boleh mandi, isteri tak boleh. Isteri dengan suami. Tapi kalau nak nolong juga, kita nak pergi juga macam mana? Letih. Tapi kalau nyonyeng-nyonyeng tak payah. Kalau jadi relax je, tapi harus setengah kata harus. Tapi pada kalau pegang 100% mazhab Syafi'i tak boleh. Okay? Itu kekuatan. Nak pakai yang mana tu pulang. Ada yang kata majlis ilmu dia harus. Okey, sebab saya menambah ilmu. Saya runsing di rumah. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita rasa kuat. Kalau kita kata boleh jaga diri. Kalau kita ikut pantang larang. Kau nak pergi masjid, nak kena pakai bedok, pakai makeup, barulah buat. Betul? Macam nak pergi masjid pakai sembab aja muka. Malu juga. Itu pun dah melanggar peraturan. Okay? 4 bulan, 10 hari tak lama. Okay. Ada lain? Ya. Boleh je, siapa je. Puan ke? Okey. Ini perkara yang kami Ya. Kalau tak ada orang lain nak urus, nak bayar, nak gitu, nak begini, nak tengok siapa yang memandikan dan sebagainya. Biasanya pihak surau akan tentukan siapa yang mandikan gitu gini. Maksudnya kalau memang dari hospital, memang di hospital kita yang jemput kan. Sebab nak sains banyak-banyak benda. Bermakna kita akan mengiring jenazah itu sampai ke masjid, sampai ke surau. Tak ada makna itu. Kalau nak meninggal, selalunya hospital kata, okey datang keluarga terdekat, ambil isteri, ataupun isteri anak-anak, nenek. Kerana umurnya tinggal banyak ni. Jadi masa itu kita dah di sana. Kebanyakan isteri dapat tengok suami jenazah pun. Di hospital. Tapi kalau doktor kata dah nazak pun, lantak je lah. Itu payah lah kerjanya. Jadi maknanya kebanyakan isteri sudah pun ada di hospital. Sama dia boleh masuk, tak boleh masuk, wallahualam. Orang demam sekarang kemarin je yang tak boleh masuk punya, lain boleh je. Tapi biasanya anak-anak akan buat. Kalau pegawai hospital, kita tengok je lah. Okay? Sampai ke surau. Itu selesai dah. Tak payahlah nak tengok kubur lah pula, nak tengok kuburnya mana, danda, tak payah. Sampai surau sajalah. Tapi yang urusnya orang surau, bukan kita. Nak ditunggu. Kalau boleh, maknanya kekuatannya sebab kita dah sampai ke rumah. Kalau boleh, kita dah masuk ke berkabung dah tu. Kita dah masuk berkabung. Maknanya menunggu tu tidak digalakkan. Sangat tidak digalakkan. Okay, sebab itu Syafi'i kata no. Tak boleh tengok lagi dah. Di rumah je, doa je banyak-banyak. Nanti jadi satu lagi yang dah angkat tangan banyak ni. Kalau tak payahlah sampai duduk dalam rumah kot. Kecuali mahram. Maknanya itu kita anggap tetamu. Tetamu maknanya dia takkan datang seorang kot. Okey, itu kita anggap tetamu dan juga kita anggap jiran. 40 keliling tu jiran. Jiran tu saudara lah. Tapi janganlah sembang macam orang kedai kopi pula. Oh, sakit apa, berapa lama, di mana? Wangak, ngok-ngak. Tak payah. Terjimatkan sembang. Okay? Yes, belakang. Mak, oi. Tak apa, kita jawab. Tak jawab sini berhutang pakai WhatsApp. Sebab masa dah habis. Dua kali talak tu. Talak satu. Kemudian rujuk. Talak dua kali. Mana anda tinggal satu je lagi.
Tak. Talak satu, talak dua, dan talak tiga lain. Bermakna yang gaduh lagi lepas tu. Dah tak ada lah boleh balik dah. Tu yang pertama. Kedua, tolong beri perhatian. Orang tua ni weh, tak nak apa-apa nak dengar. Masya Allah. Tak ada talak 3 kali dah. Bila 3 kali tu maksudnya macam mana? Talak satu. Kemudian rujuk. Kemudian talak 2. Betul? Mana boleh talak 1 ulang 2 kali? Tak boleh. Bila dia dah talak 1, yang kedua mesti talak 2. Dia tak boleh satu. Tak boleh. Beri perhatian sekejap. Okey, yang ketiga. Okey, pertama kita kata masa marah. Ini kena rujuk pejabat agama. Adakah marah berniat atau marah tanpa niat? Dia cerai itu berniat atau niat dia masa itu tak ada niat. Maka ini perlu dirawat pula. Perlu disahkan oleh pejabat agama. Okey, sebab dia nak tahu dengan niat tanpa niat tu, ada suami kita tahu dengan berniat ke tanpa niat. Kalau suami ngaku dia kata tanpa niat, maknanya tak jatuh. Sebab tengah marah. Okey, kalau dia kata memang niat, saya memang dah lama dah nak cerai ke isteri saya. Okey, jalan. Itu kita kisah. Bergantung balik niat, berniat atau tidak berniat. Tanpa niat kita panggil. Itu kena dapatkan pengesahan dari pejabat agama. Ada lagi? Sekejap. Itu kita anggap kecemasan. Sebab hak negara. Tanggungjawab sebagai warga negara. Baliklah kampung, undi dan balik. Jangan pergi ronda pula lagi, cari buah mangga, buah beliping. Itu tak payah. Pergi, ngundi, balik. Kalau boleh balik hari. Jangan pula cuti lah pula lama benda tak ada kampung, rehat dah kejap. Tak boleh. Okay? Dia pergi untuk tujuan tu je. Perginya dengan mahram lah. Kalau balik seorang, saya tak ada siapa-siapa, seorang je. Okey, sikit lah nyak-nyak. Balik, ngundi, balik. Apa sombong benda, tak singgah rumah pun. Tak payah. Okey. Saya buka ke tak nampak ketika dia orang tua weh. Kalau tak jelas, tak berapa nak dengar. Sekarang salah jawab, berdosa. Ini yang kita kata mulut dari neraka tadi ni. Okay? Minta yang bukan hak, minta yang bukan kuasa kita. Kita minta 100 kali pun dia tak bagi nasib. Yang menderita kita lah. Kebanyakan suami, kenapa ceraikan? Dia dah minta beribu-ribu kali. Baru dia bagi. Bertengok sebab lah kenapa minta. Pertama tak bagi nafkah, kedua penderaan, ketiga curang, keempat tak bertanggungjawab pada agama. Tak solat, tak puasa, tak gitu. Maknanya pertama curang. Kedua tak ikut agama. Dia tak kaya agama langsung. Dia kira dia je kan. Apa sebab-sebab lain? Mesti sebab yang munasabah. Tak baik tapi sekali macam suaminya baik. Itu memang menembak tekit lah. Nanti jadi Fir'aun. Nanti jadi isterinya Nabi Lut. Jadi isterinya Nabi. Ada lain daripada itu. Kekuatan yang nak bangun, jangan sampai suami masuk syurga, kita masuk neraka. Kalau kita mulut longgang, kita tercampakkan neraka. Macam biasa-biasa tu apa? Oh, tak kisah. Bagi tahu dia kenapa tak kisah saya. Awak suka saya ke tidak? Awak sayang agama ke tidak? Tanda awak ada Tuhan, sebab awak kena jaga seorang isteri. Itu kekuatan. Tapi jangan minta pada mula lah bulan nak bintang letih pula.
Contoh tak tahu tu apa? Biar tu biar apa? Biar apa? Ha? Itu maknanya dia tak dapat ilmu separuh je dapat ilmunya. Dosa. Okey. Artinya dia suami tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu dia sesak banget. Awak kena belajar lagi. Dia cakap itu. Awak kena ajak saya. Awak yang kena bawa saya ke syurga. Kenapa awak biar saya? Besok di akhirat kita orang Islam akan datang, akan berjumpa dengan waris kita. Orang kafir tak jumpa dah waris masa di akhirat. Orang Islam dia akan jumpa. Tapi jumpa untuk pakat masuk syurga sama-sama atau jumpa untuk gaduh. Katalah dia kata masuk syurga, kita kata doktor apa, Allah kata masuk neraka. Pasal apa doktor? Saya kena masuk neraka. Dia buat tak tahu saya. Dia pun tercampak sesama. Kita pun sekapal. Letih weh. Jadi kalau paling kita nak dia masuk neraka, kita masuk syurga. Jadi Asia. Fir'aun masuk neraka, dia masuk syurga. Kalau dia mahu bagi kita lepas, selamat. Kalau tak mahu, tak mahu masalah, kena sabar. Upgrade bagi ilmu. Okay? Dapatkan nasihat. Okay, tolong belajar bagaimana nak sabar. Sebab kita nak masuk syurga. Dia masuk syurga seorang, faham? Awak takkan nak masuk syurga seorang tinggalkan saya. Awak tak layak masuk syurga kalau saya tinggal. Okay? Okay, insyaAllah. Tadi bang tadi yang kat tangan? Ya, sayang. Waalaikumsalam. Dalam edah. Okay? Okay. Tempoh edah meninggal mesti paling sikit 4 bulan 10 hari. Pusing ke mana pun. Tambah aja lah. Daripada 3 bulan, baru sebulan, makna ada 2 bulan lagi kan? Itu kalau dia hidup. Tapi dia dah tak ada, tambah 4 bulan 10 hari. Tak boleh free lah pula. Aku dah buat sebulan, tadi 3 bulan je lah. Itu bukan perintah kita. 4 bulan 10 hari. Jadi? Ya, sebab semasa kita dalam edah, dia masih suami kita. Tapi tak boleh bersama je. Dia masih suami. Jadi maknanya kita tak boleh buat benda-benda masa edah suka-suka kita je. Kalau nak keluar apa benda penting pun kena beritahu dia dan sebagainya. Macam mana? Alah! Kenapa dah ada boyfriend apa? Aduh! Nak kerja apa? Nak masuk syurga kan? Maknanya selalunya kalau panjang tu maknanya dah ada boyfriend menunggu. Okay? Kalau tidak salah, haram. Ya. Sebab tadi edah lain. Sekarang edah lain. Tadi edah nampak tak? Terah biasa. Lah sekarang edah kematian. Jangan gabung-gabung suku kita je. Aku nak pendekkan je. Lantak lah. Ada isteri yang tak nak ikut waktu edah. Dia melancong kilo-kilo juga. Pergi Mekah pun tak boleh. Buat umrah pun tak boleh. Buat haji pun tak boleh nak edah. Jangan main-main. Banyak benar buang duit sebasar-basar. Tapi akhirnya tak dapat apa-apa. Jangan main-main. Tak boleh. Sebab edah ni perintah Allah. Bukan perintah manusia. Jadi? Bukan penting. Wajib. Penting boleh jadi tak penting. Tapi wajib. Compulsory. Bolehkah minta cerai kalau suami nak kahwin lagi? Suaminya bertanggungjawab tak? Bagi nafkah tak?
Baik dah. Balik rumah dah. Ha? Geram tak pakai. Pejabat agama tidak akan luluskan permohonan anda untuk berpisah sebab geram, tak ada. Itu sebab setan. Okey dah. Ada banyak. Dah. Masa sikit. Jadi contoh-contoh ataupun keterangan tengah ada dalam surah Al-Baqarah ada surah Talaq ada. Ini kena bagi tahu. Sebab itu kita sempat nak bacakan peraturan-peraturannya. Sebab itu kita kata kekuatan paling utama pada seorang isteri yang diceraikan, hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci. Maknanya 3 bulan untuk yang ditalakkan ketika dalam keadaan suci. Kalau ditalak dalam keadaan masih ada haid ataupun dalam keadaan kotor atau dalam keadaan sedang mengalami haid, maka dia jadi 4 bulan. Nak bagi pasti supaya lulus, supaya halal. Tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan. Artinya tak bagi tahu terus terang. Faham tak? Aku rasa aku dah 3 dah, tak boleh. Tak main rasa-rasa tak boleh. Mesti confirm. Okay? Karena anak-anak yang dijadikan dalam rahim manusia ini harus jadi betul-betul anak yang pertama ataupun anak suami yang kedua. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia akan mentaati perintah edah ini dengan mengikut peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Okay? Ada kes yang tadi kata tadi. Ada lain soalan sangat ni? Masa dah habis setengah jam. Ada kamu penat duduk lama no? Habis? Jelas? Ya saya. Kita belum habis dah lagi. Tiba-tiba ada orang datang masuk meminat. Okey. Edah bermakna masa senggang menunggu, masa mensucikan diri, masa menghargai kematian. Maknanya masa edah tak boleh jumpa siapa-siapa, tak boleh jatuh cinta siapa-siapa, tak boleh menerima sebarang pinangan dan tak boleh melaksanakan apa-apa proses pernikahan. Cek. Kalau nak penggula, bagi tahu dia, saya ada sikit lagi je. Okay, 2 bulan lagi ke 3 bulan lagi ke. Wajib ikut. Walaupun kita berkenan sangat dengan dia. Jangan. Ada lain? Kita melawat kawan kita dalam edah, boleh, tak ada masalah. Niatnya apa? Ziarah, tak ada masalah. Tak boleh mengumpat. Tak boleh sembang ya, tak ya. Sebab dia dalam sedih. Jangan anggapkan edah ini masa makan angin dah. Pergi bercuti sana sini je. Sembang tu pun kena ambil kira jugalah. Jangan sembang yang larang-larang. Kalau boleh tak payahlah lama-lama. Okey. Jagalah dia esok lepas 4 bulan esok sembanglah 4 hari pun. Ada lagi dekat ni. Ada jelas? Okey, yang penting tempohnya, peraturannya, larangannya. Rasa-rasa bila dah sentuh semua, rujuk balik Al-Baqarah, rujuk balik apa kita kata surah Al-Talaq ayat 1, rujuk balik Al-Baqarah ayat 228 kalau kata nak jadi contoh. Okey, sebab semuanya ada dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian kita kata perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, okey. Maknanya tak ada haid dah. Dah menopause. Tetap menunggu sampai 3 bulan juga. Jadi itu kekuatan yang nak diangkat. Ada lain soalan sangat ini? Jelas agaknya 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Tak boleh keluar, tak boleh make up, tak boleh campur orang, tak boleh nikah, tak boleh bertunang. Tak boleh keluar kecuali kecemasan dan keperluan. Ada lagi yang tinggal. Kalau kata ditakdirkan duduk dengan suami, tolong ambil kira ada mahram lain. Dan duduknya di bilik berasingan. Jangan senang-senang nak bagi. Sebab ada satu persoalan di sini, dia kata, saya dalam edah tapi duduk serumah, akhirnya saya bersama dengan suami. Bersama dengan isteri. Bermakna, bukan bila bersama itu, ketika terujuk salah.
rujuk mesti diucapkan. Kedua, kita kata dan kebetulan mengandung. Jadi sedihnya ialah anak itu anak luar taraf. Okay, tak dapat harta, tak boleh jadi tak boleh jadi wali, tak boleh kita tak sama mahram, banyak masalah lagi. Okey, ada lain? Jadi kalau rasanya dah faham, artinya iddah bukan benda main-main. Iddah tak boleh ambil sama level. Iddah jangan ambil mudah. Okey, saya boring lah duduk rumah. Macam mana? Oh jangan. Sebab ini larangan dari Allah. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu, kalau tak ada apa-apa maksud apa-apa. Kalau kita kata bercerai talak 1, talak 2, berkabungnya 3 hari. Sedihnya. Tapi kalau mati, bermakna baru yang lama tadi. 4 bulan 10 hari dalam keadaan sedih. Tak boleh nak saya duduk rumah, saya bertandak je lah. Oh, payah juga. Okay? Artinya kita nak menghargai ataupun nak merawat balik, nak mengenang balik kebaikan-kebaikan yang suami dah buat, dan akhirnya kita banyak beribadah untuknya, bersedekah untuknya dan sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Kalau tak ada apa-apa yang nak dibincang lagi, atau pastinya dah faham dah get ready dah. Maknanya bercerai bukan matlamat. Tidak ada orang kahwin yang matlamat je bercerai. Oleh itu, kalau berlaku pergaduhan, itu sebab kita ada kaunselor, ada penasihat, ada pejabat agama, ada fuluk, ada macam-macam kemudahan-kemudahan yang dibekalkan. Sekarang dah ada online dan sebagainya. Okay. Umi kliniknya di rumah. Okay. Kepada yang bersangkut dengan masalah, datanglah bincang. Kita mudah-mudahan perjalanan yang kita bincang itu membantu kita dekat pada Allah. Membantu kita berada dalam jalan yang benar. Supaya kita tidak termasuk dalam melawan Allah, durhaka dengan suami, dan akhirnya tidak memenuhi matlamat iddah itu sendiri. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim.